Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu. Okey, kelas pada hari ini cikgu akan buat rakaman video dan kita akan masuk ke topik yang baru iaitu topik 8 iaitu garis dan sudut. Okey, kita sedia maklum topik 7 pada pada hari Isnin kita dah settle. Jadi hari ini kita akan masuk topik yang baru iaitu topik 8 garis dan sudut. Okey. Okey, kelas pada hari ini, cikgu nak kamu semua sediakan protektor tau. Sebab kita akan gunakan untuk latihan sebentar lagi, okey? Kita akan gunakan untuk latihan. Okey, cikgu tahu topik garis dan sudut ni merupakan topik yang baru lagi pada kamu semua. Okey, jadi cikgu akan terangkan asas sahaja untuk topik ini, okey? Garis dan sudut ni yang asas sahaja. Okey, pertama sekali cikgu nak terangkan garis dan sudut yang wujud dekat persekitaran kita ni. Okey, yang wujud dekat persekitaran kita ni. Kita ada banyak benda yang ada dekat sekeliling kita ni yang kita secara tak sedar itu merupakan garis dan sudut. Okey, contohnya kat sini cikgu nak tunjukkan merupakan daun. Okey, daun kelapa. Okey, daun kelapa kat sini dia ada garis dan juga dia ada sudut. Okey, dia merupakan perkara yang ada garis dan sudut lah. Okey, benda yang ada garis dan sudut. Okey, yang kedua cikgu nak tunjuk contohnya tingkap. Okey, tingkap kat rumah kamu ke kan? Tingkap yang kotak-kotak tu. Okey, itu merupakan garis. Dan juga ada sudut dalam garis tersebut. Okey. Okey, contoh yang ketiga cikgu nak bagi contoh seperti buku lah. Okey, buku. Buku, kamu semua ada buku. Daripada buku tu kita dapat tahu kat situ ada garis, ada sudut. Okey, kamu semua boleh nampak kat situ ada garis. Dan juga ada sudut. Okey, sebenarnya banyak lagi benda. Ini hanyalah perkara-perkara yang cikgu terdetik je lah. Yang buku, tingkap, daun, ada banyak lagi. Kalkulator ke, garisan ke. Itu ada garis dan sudut. Okey. Okey, dan juga daun lah akhir sekali. Okey. Seterusnya, cikgu nak ajar apakah kongruenan tembereng garis dan juga kongruenan sudut. Okey, kongruen ni mesti macam tak familiar. Perkataan kongruen ni mesti awak semua macam tak begitu familiar, tak begitu kenal. Okey, kongruen ini adalah sama dengan perkataan sama. Okey, kongruen ini adalah sama. Okey. Okey. Tembereng garis kongruen. Tembereng garis kongruen ni adalah garis yang menghubungkan dua titik. Okey, yang menghubungkan dua titik. Contohnya kat sini tembereng, okey saya lukis dua titik iaitu titik P. Contoh saya nak letak titik P dan juga titik Q. Okey, contoh saya letak P dan Q kat situ. Okey. Contoh tembereng saya adalah 6 cm. Saya letak 6 cm. Kan dia kata kongruen kan? Maksudnya dia ada dua tembereng. Jadi saya lukis dua kongruen, dua tembereng lah, okey? Dua tembereng kat sini yang mempunyai jarak yang sama, panjang yang sama, okey? Contoh tembereng yang kedua ni adalah SR. SR pun 6 cm. Okey, kita boleh cakap kat sini lah. PQ adalah kongruen dengan SR. Tembereng PQ adalah kongruen dengan tembereng SR. Okey, yang kedua ini pula saya nak terangkan sudut kongruen. Okey, sudut pula. Contoh saya ada sudut 40 darjah. Contoh saya ada sudut 40 darjah kat sini kan. Okey, lagi satu pun saya ada sudut lagi satu yang 40 darjah. Macam ni pula. Contoh saya lukis sudut saya 40 darjah macam ni. Okey, saya boleh cakap sudut yang ini adalah sama dengan sudut yang ini. Sudut yang pertama adalah sama dengan sudut yang kedua. Iaitu sudut kongruen lah. Okey, kongruen, sama. Sama macam tembereng yang pertama adalah kongruen dengan tembereng yang kedua. Okey. Okey, yang ni awak dah faham. Okey, kita pergi ke tembereng garis dan juga sudut kongruen. Okey, tak nampak saya letak ke bawah sikit. Okey, tembereng garis ditanda dengan menggunakan huruf abjad besar pada dua titik hujung tembereng garis itu. Okey, contoh kat sini saya ada satu tembereng macam tadi lah, okey. P dengan Q. Okey, P dengan Q.
saya boleh tandakan tembereng tersebut dengan abjad besar. Okey, PQ sama dengan tembereng saya adalah 6 cm. Saya letaklah 6 cm. Okey. Okey, kat situ. Lepas tu tembereng yang kedua pula, saya ada S dengan R. Okey, contoh saya nak tandakan tembereng yang kedua ni pula dengan abjad besar tau. Ingat abjad besar. S dengan R. Titik dua tu lah. S dengan R sama dengan 6 cm. Ini adalah cara untuk kita tandakan tembereng tersebut. Okey, yang kedua adalah sudut kongruent. Okey, sudut ditanda dengan menggunakan simbol sudut. Okey, itu simbol sudut tau. Simbol sudut tu dia lain dengan kurang daripada. Awak jangan confuse dengan kurang daripada punya simbol. Sebab simbol sudut tu dia kat bawah dia adalah garis lurus. Dia tak sengit, dia tak naik sikit, dia tak. Dia lurus kat bawah tu, okey? Dia lain dengan kurang daripada. Ingat tu. Awak kena ingat simbol sudut tu, okey? Dan huruf abjad besar pada dua hujung lengan dan bucu sudut. Okey? Okey, contohnya saya ada sudut macam tadi, sudut 40 darjah. Okey, contoh saya lukis sudut 40 darjah. Sudut saya labelkan sebagai PQR. Okey, daripada sini saya boleh tandakan sudut saya ni. Letak simbol sudut, letakkan abjad tersebut PQR. Okey, PQR sama dengan 40 darjah. Okey, itu adalah tanda. Cara saya untuk tandakan sudut tersebut. Okey. Okey, yang kedua saya bagi sudut yang kedua. Contoh sudut yang kedua iaitu 40 darjah juga saya lukis, tapi labelnya berlainan, iaitu contoh saya letak label ABC. ABC. Jadi, cara saya nak tandakan sudut tersebut sama juga macam sebelum tadi, yang PQR tu, sudut ABC sama dengan berapa darjah? 40 darjah, okey? Okey, awak dah faham cara nak tanda? Okey, seterusnya kita belajar macam mana nak menganggar dan mengukur saiz tembereng, garis dan sudut. Okey, saiz tembereng boleh dianggar dengan membanding saiznya dengan objek lain yang diketahui saiznya. Okey, contohnya pemadam dan sebagainya. Okey, contohlah awak jumpa tembereng. Satu tembereng ni kan dekat dalam buku teks. Awak nak ukur dia menggunakan pemadam. Awak tahu, kebetulan pula awak tahu pemadam awak ni lebar dia 4 cm. So, awak letaklah pemadam awak ni dekat tembereng dekat buku teks tu. Contoh 4 cm. Awak letaklah tembereng pemadam ni dekat tembereng tersebut. Okey? Untuk ukur, ini hanyalah menganggar tau. Bukan untuk ukur dengan tepat. Hanya untuk menganggar sahaja. Okey. Contoh kat sini lah. Saya letakkan pemadam kat situ 4 cm. Okey, lepas tu ada balance lagi. Ada baki lagi kat tepi tu. Kat tepi tu contoh dia sama dengan separuh daripada pemadam saya. Separuh daripada pemadam saya. Jadi separuh maksudnya dekat situ 2 cm lah. Maksudnya kat situ saya ada 2 cm. Jadi 2 cm campur dengan 4 cm, total tembereng saya adalah 6 cm. Itu saya anggarkan. Itu anggaran saya. Okey? Ini tak semestinya tepat. Ini hanyalah anggaran sahaja. Okey? Okey, seterusnya kita belajar untuk ini baru kita ukur dengan tepat. Mengukur tembereng dengan tepat dengan menggunakan hanyalah sebatang pembaris. Okey? Kita hanya menggunakan sebatang pembaris untuk mengukur dengan tepat. Awak letak je pembaris awak tu dekat tembereng yang ada dekat buku teks tu. Ukur je macam biasa. Okey? Untuk mengukur dengan tepat. Ukur je macam biasa. Start daripada 0 cm hingga ke hujung titik yang lagi satu. Okey? Jadi total kat situ saya dapat tembereng saya adalah 6 cm saya letak. Okey, seterusnya kita belajar bagaimana untuk menganggar dan mengukur saiz tembereng dan sudutnya. Ini sudut pula. Ini untuk menganggar sudut. Okey, kita ada 3 tau. Kita boleh anggarkan dengan 3 benda, iaitu kat sini sudut tegak.
iaitu sama dengan 90 darjah. Okey, sudut tegak iaitu sama dengan 90 darjah. Okey, kita nak tahu sudut tu tegak ataupun tidak, kita kena betul-betul tengok dia punya garis bawah tu betul-betul melintang dan juga betul-betul menegak. Itu baru 90 darjah. Okey. Baru dia dapat 90 darjah. Okey, seterusnya sudut yang kurang daripada 90 darjah, iaitu yang dia bengkok sikit ke dalam. Dia bengkok ke dalam. Maksudnya dia kurang daripada 90 darjah lah. Okey, yang itu kurang daripada 90 darjah. Okey, yang seterusnya adalah sudut yang lebih besar daripada 90 darjah. Okey, yang ini pula dia bengkok keluar. Dia bengkok keluar. Dia keluar, maksudnya dia lebih lah. Dia lebih daripada 90 darjah. Okey. Jadi kita boleh anggar dengan 3 benda ni. Dengan 3 sudut ini. Okey. Okey, ketiga-tiga sudut ni. Okay, seterusnya lebih daripada 90 darjah. Okey, seterusnya cara untuk kira sudut yang sebenar dengan lebih tepat lah. Kita kena menggunakan protektor. Sebab tu saya cakap tadi, kita perlukan protektor untuk kelas ni, untuk kira sudut kita. Okey, dekat sini saya sediakan gambar protektor lah. Ini merupakan protektor. Okey, ini merupakan protektor. Dekat protektor ni dia ada kat bawah tu garis lurus. Di mana garis lurus tu lah kita akan kenakan dekat sudut kita nanti untuk kita kira dia punya sudut. Untuk kita kira dia punya sudut dengan lebih tepat. Itu adalah garis lurus yang kita kena synckan. Samakan dia dengan garis lurus dekat garis sudut kita nanti. Okey, itu merupakan kosong. Sampai sana 180. Kita boleh kira kiri ataupun kanan. Kalau kita punya protektor ada kosong dua-dua belah. Okey. Kosong hingga 180. Kosong hingga 180 macam tu. Tadi kan saya kata kalau garis menegak dengan garis melintang adalah sama dengan 90 kan. Macam dekat protektor ni ditunjuklah 90 darjah tu menegak macam tu. Okey, saya nak tunjukkan awak cara untuk mengira. Okey. Cara untuk mengira supaya awak lebih nampak. Mengira sudut. Okey, kat sini kita ada contoh satu sudut lah. Sekejap Kita ada contoh satu sudut. Okey, contohnya lah. Sekejap, sudut ni macam terlalu besar. Sekejap ya. Okey, contoh ni sudut ni. Kita boleh nampak kan sudut ni adalah lebih daripada 90. Kalau kita anggar lah, kita boleh nampak kat situ lebih daripada 90 sebab dia bengkok keluar. Dia bengkok keluar. Okey, jadi nak cara untuk kira, kita keluarkan protektor kita. Macam saya cakap tadi, garis lurus kat bawah tu kosong, kenakan dengan garis bawah tu. Contoh angle sudut kat bawah tu adalah garis dia dengan warna merah kan. Kita kenakan dia dengan warna merah, betul-betul tepat. Betul-betul tepat kosong kat situ. Dan kena kat tengah-tengah tau. Dekat bucu sudut tu kena betul-betul kat tengah-tengah protektor bawah tu. Betul-betul kena tepat. Okey, kat sini kita nampak, kita boleh kira dah. 0, 10 sampai kat situ kita boleh nampak 100. Kat situ adalah 130. Kosong. Okey, kita kira 0, 10, 20, 90, 100. Kat situ adalah 132. Tengok betul tak jawapannya? 132. Okey, jom kita tengok. 131. Macam tu. Kena tengok betul-betul tau. 131. Mungkin cikgu kat sini guna komputer. Mungkin agak tak tepat. Kalau kamu guna protektor yang betul, mungkin akan nampak lebih jelas lah. Okey. Okay, seterusnya kita tengok soalan ni pula. Okey, kat sini. Agak-agak ni berapa sentimeter? Kita tak boleh anggarkan sebab mungkin mungkin dia punya sudut ke atas. Kalau sudut dia bawah tu kita boleh anggar. Okay, jadi kita kena kira lah. Kita nak kira, keluarkan protektor kita macam tadi juga. Samakan dengan garis bawah. Lepas tu kita boleh kira lah. Kosong hingga ke. Dekat situ adalah 82 degree. Okay. Nampak dekat situ 82 degree.
Okey, seterusnya soalan yang ni pula. Yang ni kita boleh nampak ini merupakan kurang daripada 90 sebab dia kecil je kan sudut kat situ. Okey, jom kita kira. Samakan dengan kat bawah tu, kosong dengan kosong, tengah dengan kat hujung tu. Okey. Samakan. Lepas samakan baru kita boleh tengok. Baru kita boleh kira macam biasa. 0, 10, 20, 30, 32. Betul tak? 32 degree, 32 darjah. Okey, macam tu cara kiranya. Faham Okay, seterusnya saya nak tunjuk lagi satu contoh. Keluarkan lagi protektor. Kira macam biasa. Samakan dia dengan bawah. Kosong dengan garis kosong. Garis kat tepi tu. Kosong dengan garis kat tepi. 0, 10, 20, 30, 40, 50. 50 darjah. Okey? Okey, itu adalah cara-cara untuk mengira sudut menggunakan protektor. Okey? Menggunakan protektor. Okey, jom kita sambung pembelajaran kita tadi. Okey. Kita dah tahu cara untuk kira. Sekarang ni kita sambung 8.1.3. Benda ketiga yang kita belajar pada hari ini iaitu apakah sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Okey, kita ada belajar 3 benda tau. Sudut garis lurus, sudut refleks dan akhir sekali sudut putaran lengkap. Okey, saya terangkan satu-satu. Okey, yang pertama adalah sudut lurus. Sudut garis lurus kat sini. Okey, sudut garis lurus ni merupakan dia punya darjah adalah 180 darjah. Macam saya cakap tadi lah dekat protektor. Tadi kan ada cakap kan, dekat protektor tu adalah 180 darjah. Maksudnya total sudut kat atas tu adalah 180 darjah lah. Itu merupakan sudut pada garis lurus. Okey? Sudut pada garis lurus. Contoh kat sini saya lukis garis lurus. Okey, sudut kat tengah-tengah tersebut adalah 180 darjah. Okey, cara saya nak tulis, contoh sudut saya tu saya labelkan dengan huruf, contohlah saya letak huruf P, letak Q, letak huruf R. Okey, jadi saya boleh letak sudut PQR sama dengan 180 darjah. Okey? Okey, lepas tu maka hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus ialah 180. Okey, contoh kat sini saya ada 3 sudut lah. Saya ada 3 sudut. Satu, saya ada 90 darjah sudut dekat bahagian kiri. Lepas tu dekat bahagian kanan saya ada 2 sudut yang 45 darjah dan 45 darjah. Okey, total sudut tersebut adalah 180. Jumlah sudut tersebut adalah 180. Okey, contoh saya labelkan dekat bawah saya ada label X, Y, Z. Lepas tu sudut yang atas saya letak label W. Okey, lepas tu sudut yang 90 darjah tu saya boleh letak W, X, Y adalah sama dengan 90 darjah. Itu 90 darjah. Okey, sudut yang kedua pula saya nak labelkan. Okey, contoh saya labelkan sudut yang mencacak kat tengah tu adalah U. Okey, kat situ adalah U. Contoh saya letak U Jadi WUY sama dengan 45 darjah. Okey. Lepas tu seterusnya saya letak lagi sudut yang akhir iaitu UYZ sama dengan 45 darjah juga. Okey, kalau saya tambahkan ketiga-tiga sudut tersebut adalah sama dengan 180 darjah. Okey, itu merupakan hasil tambah daripada sudut-sudut yang ada pada garis lurus ialah 180 darjah. Betul lah yang dia cakap tu, okey? Kita tambahkan ketiga-tiga sudut tersebut. Okey, faham Salin ya apa yang saya tulis ni? Okey, yang kedua adalah sudut refleksi.
Sudut refleksi ni adalah sudut dengan saiz yang lebih daripada 180 darjah. Okey, lebih daripada 180. Dia kena lebih daripada 180 lah. Okey. Yang ini sama dengan 180. Dia berbeza. Garis lurus sama dengan 180. Sudut refleksi kena lebih daripada 180. Okey. Contoh kat sini saya ada sudut. Sekejap ya. Contoh saya ada sudut. Saya ada 3 sudut lah contoh dekat sini. Lepas tu saya tambah lagi satu sudut. Contoh sudut macam tadi 90, 45 darjah, 45 darjah. Lepas tu saya tambah lagi 20 darjah kat bawah. Jadi total sudut tersebut adalah 180 campur 20 adalah 200 darjah. ABC adalah 200 darjah. Okey, boleh nampak Tambahkan je. 90 tambah 45 tambah 45 tambah 20. Dan juga dia mesti kurang daripada 360 darjah. Dia kena lebih daripada 180 darjah dan kurang daripada 360 darjah. Okey? Kurang daripada 360 darjah. Okey, contoh kat sini. Yang ini 200, jadi dia dalam lingkungan tu lah. 180 ke 360. Okey, contoh saya ada sudut lain lah. Sudut ABC juga, tapi dia punya nilai sudut 270. Itu merupakan sudut refleksi juga, okey? Sebab dia lebih daripada 180 dan kurang daripada 360. Okey, yang kedua saya ada sudut 190. Itu pun sudut refleksi. Yang ketiga saya ada sudut 300. Itu pun merupakan sudut refleksi. Asalkan jumlah sudut tersebut adalah lebih daripada 180 dan kurang daripada 360. Okey, yang ketiga adalah sudut putaran lengkap. Okey, sudut putaran lengkap ialah 360. Okey, 360 ni kita dapat tahulah. 360 ni putaran lengkap. Nama pun putaran lengkap, iaitu dia mesti sama dengan bulatan lah. Contoh kat sini saya ada satu sudut 180. Okey, satu lagi sudut 90 darjah. Okey, lepas tu saya ada lagi kat tepi tu 45 darjah dan juga 45 darjah. Okey, saya tambahkan ke semua sudut yang saya ada tu. Ada 1, 2, 3, 4. Okey, tambahkan ke 4 sudut tersebut, saya akan dapat 360 darjah. Okey, itu merupakan sudut putaran lengkap. Itulah. Dia kata maka hasil tambah sudut-sudut pada satu titik ialah 360. Bersamaan bulatan lah tu. Dia mengambil satu bulatan. Daripada kiri, kanan, atas, bawah semua ada sudut. Okey, jadi samaan dengan 360 darjah. Kita just tambahkan je sudut yang ada. 180, 45, 45 dan 90. Okey. Okey, seterusnya benda terakhir yang kita kena belajar. Apakah sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan juga sudut conjugate. Okey. Okey, kita ada 3 sudut. Okay, sudut pelengkap ni kalau dalam bahasa Inggeris adalah complementary angle. Complementary angle iaitu sudut pelengkap. Dia melengkapi antara satu sama lain. Jadi dia hanya kena ada dua sajalah, dua sudut. Dua sudut yang ditambahkan akan sama dengan 90 darjah. Dua sudut yang ditambahkan akan sama dengan 90 darjah. Okay, contoh kat sini saya ada dua sudut. Okay. Satu sudut saya adalah 43 darjah. 43 darjah dengan 47 darjah. Jadi saya tambahkan kedua-dua sudut tersebut. Contoh saya labelkan sudut A, B, C. Kat bawah tu C, okey. Saya labelkan, jadi angle ACB saya adalah 47 darjah. Okey, seterusnya angle ABC saya, kat bawah tu patutnya D.
patutnya saya letak D. Jadi ABD saya adalah 43 darjah. Okey, jadi total adalah 90 darjah, iaitu angle CAD. CAD saya adalah 90 darjah. Dia cuma tambah aja. Hasil tambah kedua-dua sudut adalah 90 darjah. Iaitu kita boleh nampak lah sudut ACB adalah pelengkap bagi sudut ABD. Ini melengkapi antara satu sama lain untuk dapatkan 90 darjah. Okey? Melengkapi antara kedua-dua tu. Okey, sudut yang kedua adalah sudut penggenap. Okey, dalam bahasa Inggeris adalah supplementary angle. Iaitu dia genapkan. Kasih genap sampai 180. Kita ingat 180 nombor genap. Okey, genap 180. Sama juga macam tadi, hasil tambah kepada dua sudut adalah 180. Dia kena dua sudut tau. Kena dua sudut. Contoh kat sini saya ada, sudut yang pertama adalah 30 darjah dan sudut yang kedua adalah 150 darjah. Okey, contoh saya labelkan saya punya sudut kat tepi ni X, W, Y atas. Lepas tu kat tepi sekali adalah Z. Okey, kita boleh letaklah. Sudut X, Y, W sama dengan 150 darjah. Itu sudut yang pertama saya labelkan. Saya tandakan. Okey, sudut yang kedua adalah Y, W, Z sama dengan 30 darjah. Okey, lepas tu kalau saya totalkan, saya akan dapat 180 darjah di mana sudut X, W, Z adalah 180 darjah. Okey, sama macam tadi. X, Y, W tu merupakan sudut penggenap bagi Y, W, Z. Okey, tambah saja kepada dua-dua. Okey, sudut yang ketiga adalah sudut conjugate. Sudut conjugate dalam bahasa Inggeris adalah conjugate angle. Okey. Sama juga macam tadi, tapi kedua-dua sudut tu mesti ditambah. Dia mesti sama dengan 360 darjah. Itu sama dengan bulatan lah macam tadi saya cakap. Itu sama je macam putaran lengkap tadi. Iaitu bulatan lah. Contoh saya lukis bulat lah. Ada pizza yang terbelah sikit ke depan tu. Kat dalam tu adalah 80 darjah. Dekat luar pula adalah 280 darjah. Okey. Kat luar tu 280 darjah. Kalau ditambah akan dapat 360 darjah. Okey. Macam tu. Ini saya label, tapi label dia akan samalah. Akan tetap sama sebab dia menggunakan angle garis yang sama kat tepi tu. Garis dia sama sebab dia ada dua sahaja kan angle dia. Okey, itu sahajalah kita pada hari ini. Pasti awak buat kerja rumah ni tau. Okey, saya sediakan kat sini latihan ada 3 muka surat iaitu 172, 174 dengan 175. Okey, saya nak kamu semua buat latihan ni lepas habis tengok video ni, okey? Dan saya tandakan latihan ini sebagai kehadiran kamu. Kamu kena ambil gambar latihan yang kamu dah buat, letak dekat grup WhatsApp dan letakkan nama serta kelas kamu, baru saya tikkan kehadiran kamu pada hari ini. Okey, kalau kamu tak buat dikira ponting lah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.